tuan-tuan dan puan-puan warga KKMM yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan terima kasih kepada bahagian pengurusan sumber manusia kerana memberikan peluang kepada saya untuk menjadi penceramah pada sesi Speaker Corner pada kali ini. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas kesudian meluangkan masa untuk mendengar pandangan dan pendapat saya pada hari ini. Tajuk bicara saya pada hari ini ialah media sosial, positif atau negatif. Sebelum saya mengupas lebih lanjut tentang topik ini, saya ingin mengutarakan beberapa persoalan kepada tuan-puan. Adakah anda semua akan berasa gelisah jika tidak dapat melihat perkembangan status anda di media sosial dalam masa sehari? Atau lebih sinonim diklasifikasikan sebagai ketagihan status. Jumlah masa yang dihabiskan di media sosial mungkin lebih daripada sejam sehari. Bagi pengguna telefon pintar pula, aplikasi media sosial yang popular seperti Facebook, Twitter, Instagram, Skype, Viber dan WhatsApp sengaja dibiarkan beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Telefon pintar kini sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita dan sentiasa berada di sisi. Bak kata, aku dan telefon pintar berpisah tiada. Bagi kebanyakan daripada kita, perkara pertama yang kita cari selepas bangun daripada tidur ialah telefon bimbit. Semata-mata untuk melihat status di Facebook dan juga mesej-mesej yang diterima melalui WhatsApp. Kita begitu gusar apakah yang telah berlaku dalam tempoh masa 8 jam kita tidur, ya. Okey. So di sini dalam hal ini adakah anda tergolong dalam kelompok pengguna tegar media sosial jika memiliki ciri-ciri seperti begini? Kalau jawapannya ya, jangan risau ya tuan-puan, sebab anda bukan keseorangan. Sebab perkara ini juga bukanlah pelik. Mengikut statistik terkini di laman statistika, masa penggunaan media sosial oleh pengguna internet global adalah 106.2 minit, iaitu hampir 2 jam sehari. Bagi tahun 2016 pula, pengguna media sosial sedunia melebihi 2 bilion dan angka ini dijangka meningkat dari tahun ke tahun. Okey, manakala dari segi purata masa penggunaan media sosial mengikut negara, Argentina mengungguli senarai ini dengan purata masa penggunaan 4.3 jam sehari. Ini diikuti oleh Filipina, Meksiko, Brazil, Thailand dan Malaysia berada di tangga ke-6 dengan purata masa penggunaan media sosial adalah 3.5 jam sehari. Di kalangan negara-negara ASEAN pula, Malaysia berada di tempat ke-3. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, purata masa penggunaan media sosial hanyalah 2.7 jam sehari, Korea adalah 1.3 jam dan Jepun hanya 0.7 jam. Malaysia, purata masa penggunaan media sosial sehari adalah 3.5 jam. Senario ini amat menarik, ya. Media sosial sangat popular di Malaysia dan purata masa penggunaannya juga tinggi. Pelbagai alasan memotivasikan kita untuk menggunakan media sosial. Okey, apakah alasan yang memotivasikan tuan-puan menggunakan media sosial? Okey, menurut kajian yang telah dijalankan oleh Peter Beck, Brenzek dan Jane Hem, terdapat 5 alasan utama yang memotivasikan kita untuk menggunakan media sosial. Yang pertama ialah untuk mencari hubungan baru, iaitu sebanyak 31%. Ini diikuti dengan berhubung dengan kawan atau kenalan rapat sebanyak 21% dan seterusnya untuk bersosial
iaitu berkongsi pengalaman dan melaporkan aktiviti, iaitu sebanyak 14%. Dan yang keempat adalah untuk mencari pelbagai maklumat mengenai pelbagai perkara seperti fashion, hiburan dan masakan sebanyak 10%. Dan yang terakhir adalah untuk berdebat atau membincangkan mengenai sesuatu topik, iaitu 6.5%. Bagi kebanyakan pengguna media sosial yang tegar, mereka sanggup menghabiskan masa melebihi 12 jam di media sosial, ya. So keadaan ini merunsingkan pelbagai pihak seperti ibu bapa, suami dan isteri dan juga majikan. Pada pandangan mereka, produktiviti kerja akan menurun kerana banyak masa terbazir pada media sosial yang dianggap tidak berfaedah. Namun bagi pengguna media sosial pula, masa tersebut tidak sia-sia kerana mereka mendapat banyak manfaat daripada interaksi di alam cyber. Antaranya maklumat, gosip selain permainan interaktif yang sungguh mengasyikkan. So keadaan ini menimbulkan konflik antara ibu bapa dan anak, suami dan isteri, dan pekerja dan majikan. So dalam situasi ini, adakah media sosial masih dianggap sebagai satu alat yang positif atau negatif? Secara mudah, media sosial adalah aplikasi komputer yang menjadi pengantara atau media di alam cyber untuk membolehkan penggunanya mencipta pelbagai maklumat secara santai dalam bentuk teks, gambar dan video yang dikongsikan kepada rakan-rakan dalam suatu rangkaian maya. Nama media sosial digunakan kerana pada mulanya tujuan utama kemudahan ini adalah untuk bersosial. Dengan media ini, pengguna komputer tidak perlu keluar dan dapat bersembang atau berkongsi pendapat dengan rakan mereka secara maya. Ini akan menjimatkan masa dan juga wang ringgit. Kawan-kawan baru juga mudah diperolehi berbanding di dunia sebenar kerana tiada batasan atau sekatan pergaulan dalam alam maya. So di alam cyber juga, seseorang pengguna boleh diwakili oleh sebuah avatar atau imej yang berbeza daripada dunia sebenar dari segi jantina, kewarganegaraan, status pekerjaan, watak dan usia. Seorang lelaki tua boleh memberikan imej jejaka kaca yang muda dan kaya. Begitu juga seorang wanita boleh menyamar sebagai gadis ayu yang belum berpunya sedangkan mungkin sudah bersuami dan beranak 6. So ini memberikan keberanian yang luar biasa kepada pengguna media sosial. Tanpa ketakutan, pengguna yang berniat jahat mudah mempengaruhi rakan media sosialnya untuk bermain cinta dan melakukan pelbagai tindakan yang akhirnya menyebabkan kerugian wang ringgit dan ada kalanya maruah serta kehormatan diri hancur. Contohnya, kebanyakan wanita muda diumpan oleh sindiket-sindiket tertentu untuk menjadi keldai dada dengan janji-janji kata manis dan kehidupan yang bahagia. So atas dasar cinta, wanita-wanita muda ini terpedaya dan akhirnya meringgut di penjara. So di Malaysia, penggunaan media sosial begitu luas dan ramai di antara kita melanggani beberapa aplikasi media sosial dan juga mempunyai lebih daripada satu akaun. Dengan kemudahan membentuk kumpulan atau komuniti, apa yang dimuat naik oleh pengguna akan diterima oleh semua ahli dalam kumpulan maya tersebut. Sesuatu berita begitu cepat merebak dan menjadi viral kerana sesuatu post yang sensasi cepat dimajukan kepada ahli-ahli dalam kumpulan tersebut. Mereka pula memajukan post tersebut kepada rakan-rakan dan ahli-ahli dalam kumpulan lain. Dalam konteks ini,
cerita yang kecil boleh menjadi besar seperti riak di air dan yang airnya menjadi gelombang tsunami. Mengikut kajian, lebih ramai malas untuk berfikir lama dan mudah mempercayai apa yang dikirim oleh rakan mereka sebagai sahih. Oleh itu, media sosial bertukar menjadi satu wahana yang efektif untuk menyebarkan kabar angin dan fitnah mengatasi surat layang. So ini antara kesan-kesan negatif daripada penggunaan media sosial. Adakah media sosial hanya membawa impak yang negatif sahaja? Sudah tentu bukan. Ia juga membawa beberapa impak yang positif. Masyarakat dunia di Malaysia kini termasuk di Malaysia kini mempunyai gaya hidup berteraskan digital. Hampir semua urusan seperti perbankan sehingga ke memesan makanan dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan digital. Berdasarkan gaya hidup ini dan penularan penggunaan media sosial, ramai pihak mengambil kesempatan untuk berniaga secara atas talian. Pelbagai produk diperniagakan di atas talian, dari produk tudung, kraft tangan, insurans, emas sehingga ikan perkasam. Okey, so produk-produk ini sudah boleh dijajah melalui media sosial dan aktiviti ini mendatangkan pendapatan yang lumayan kepada pelbagai usahawan internet yang dahulunya terhad pasarannya. Malah terdapat beberapa produk yang dijadikan viral di media sosial mendapat sambutan yang luar biasa. Media sosial juga digunakan oleh pelbagai pihak termasuk kerajaan Malaysia untuk menyampaikan khidmat berguna dengan kos yang amat murah. Media sosial boleh juga digunakan untuk berdakwah. Selain daripada itu, ketika bencana alam seperti banjir besar melanda negara kita, media sosial telah memainkan peranan yang penting sebagai penghubung penyelamat dengan mangsa. So dalam situasi ini, adakah media sosial masih dianggap sebagai satu alat yang positif atau negatif? Media sosial juga banyak berjasa kepada penduduk di kawasan luar bandar kerana berperanan menghubungkan ahli keluarga yang berjauhan. Sebagai contohnya, seorang ibu yang tinggal di kawasan pendalaman negeri Sarawak seperti di Som dapat berhubung dengan anaknya yang bekerja di Kuala Lumpur melalui kemudahan media sosial yang disediakan dengan kemudahan pusat internet di kampung tersebut. Di sinilah KKMM memainkan peranannya, ya tuan-puan, iaitu connect the unconnected. So salah satu visi kementerian kita ialah menghubung rakyat. Jadi bila kita menyediakan infrastruktur, so rakyat juga memperolehi kemudahan. Okey. So okey. Secara kesimpulannya, pengguna perlulah dididik dengan lebih bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial. Pelbagai kaedah boleh digunakan untuk memastikan pengguna mematuhi undang-undang dan menggunakan media sosial secara beretika. Pilihannya di tangan tuan-puan sendiri. Bak kata pepatah India, madu jika berlebihan boleh menjadi racun. Jadi penggunaan media sosial kalau berlebihan secara tidak terkawal boleh membawa kesan yang negatif. So pendidikan adalah salah satu cara untuk membentuk budaya bermedia sosial yang lebih efektif, mampan dan sesuai dengan nilai murni Malaysia. Sekian saja bicara saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.